Mungkin ada antara korang yang suka pergi Port Dickson. Tapi korang tahu tak bahawa terdapat beberapa pantai di Port Dickson yang agak kurang sesuai untuk korang bawa keluarga pergi bercuti. Kisah ini adalah kisah benar yang berlaku pada Mac 2020 di mana seorang lelaki telah hilang di pantai Blue Lagoon Port Dickson dan beliau telah ditemui dalam keadaan yang sangat misteri. Assalamualaikum guys, so welcome back to the Candice channel. Pada Mac 2020, ada 3 pemuda iaitu Yus, Ila serta Azri telah pergi camping di pantai Blue Lagoon. Di mana Ila adalah adik Yus dan Azri adalah rakan sekolah ataupun rakan sekampung Yus. Diorang gerak ke Blue Lagoon sekitar jam 11 malam, dan diorang ni tak plan pun untuk tidur dekat situ. Diorang plan macam nak camping je lah. Kira macam nak overnight je dekat Blue Lagoon tu. So sampai je dekat Blue Lagoon tu jam 11 malam, diorang pun terus pasang 2 kemah. Sekitar jam 12.30 malam, Ila ni dia masuk kat kemah dia. Dan masa dia dekat dalam kemah dia tu, dia dengar jelaslah suara Yus dan Azri tengah berborak dekat luar kemah dia. Tapi makin lama, suara Yus dengan Azri ni kedengaran semakin jauh. Jadi masa tu Ila ni dah start risau lah. Tiba-tiba ada satu suara lelaki yang tak dikenali bagi salam dekat kemah Ila tu. Jadi Ila ni pun terus membatu, dia takutlah nak respon, nak jawab salam tu. Dan lelaki tu pun bagi salam untuk kali yang kedua. Ila masih tak jawab salam tu. Tak lama lepas tu, Ila dengar suara Yus dengan Azri kecoh-kecoh dekat luar kemah tau. Macam tengah kejar sesuatu. So Ila ni pun keluar kemah dan tanya kenapa. Yus dengan Azri bagi tahu yang diorang nampak macam ada kelibat seorang lelaki tengah intai-intai kemah Ila tu. Dan masa diorang kejar lelaki tu, diorang pelik sebab lelaki tu tiba-tiba hilang macam cahaya. Yus dengan Azri pun bagi tahu yang diorang ada je dekat depan kemah Ila tu, tak pergi mana-mana pun. Jadi Ila ni pun diam je lah, dia malas nak panjangkan cerita. Malam tu air surut sampai tengah malam. Sekitar jam 3.30 pagi, Yus bagi tahu dekat Ila dan Azri yang dia nak pergi ke kawasan sana kejap untuk cari kawasan yang dia boleh mandi. Azri cuba halang Yus, dia kata bahaya, takut apa-apa jadi kan. Tapi Yus ni jenis tak makan saman, so dia pun pergi juga. Sampailah pukul 5.30 pagi, Yus ni tak balik-balik. Azri dengan Ila ni dah start panik lah bila tengok Yus tak balik-balik kan, dah pukul 5.30 pagi. Puas diorang cari Yus tapi tak jumpa. Sekitar pukul 8 pagi, Ila dengan Azri pun buat laporan polis. Jadi ramailah yang turun membantu dalam misi pencarian Yus tu. Polis, bomber, JPAM, unit anjing pengesan pun ada sekali. Tapi yang peliknya, jejak Yus ni langsung tak ditemui. Umpama Yus ni dah gaib daripada dunia ni. Ada perawat yang datang naik bukit Tanjung Tuan dengan pasukan pencari untuk deal. Dan macam-macam lah usaha telah dilakukan. Masuk hari ketiga Yus hilang. Ramai yang mengatakan kalau jumpa pun mungkin Yus dah tak bernyawa lagi. Pada pukul 11 malam, girlfriend Yus sampai di Port Dickson dan dia telah buat sesuatu. Jadi pada hari ketiga, pukul 11 malam tu, girlfriend Yus serta abang dan juga adik Yus, mereka telah mengocak air laut sambil berselawat dan memanggil nama Yus, di mana itu adalah salah satu cara yang diberikan oleh para perawat untuk Yus dikembalikan ataupun ditemui. Lepas diorang dah buat petua tu, diorang pun duduk dekat tepi pantai. Pada pukul 12.45 pagi, diorang nampak ada satu susuk tubuh yang keluar daripada laut. Pada awalnya, diorang ingatkan itu mungkin adalah anggota scuba yang sekali dalam misi pencarian Yus. Sebab masa tu pun tak terang sangat tahu, cuma berlampukan cahaya bulan sahaja. Setelah lama diorang perhatikan susuk tubuh tu yang sedang berjalan menuju ke darat. Tiba-tiba salah seorang daripada diorang barulah perasannya itu adalah Yus. Yus kelihatan sangat lemah dan masa dia sampai dekat darat, Yus pusing menghadap laut dan melambai ke arah sesuatu di tengah laut. Di mana diorang kata masa tu tak nampak sesiapa pun dekat tengah laut tu. Yus lambai tu ibarat ada sesuatu yang hantar dia tahu. Pasukan penyelamat terus angkat Yus dan bawa Yus ke bawah sebuah kemah. Dan masa Yus dekat bawah kemah tu, keluarga Yus bagi tahu yang keadaan Yus sangat lemah dan mulut dia berbuih keluar air. Yus dalam keadaan separa sedar. Anggota penyelamat pun cuba keluarkan air daripada mulut Yus dan cuba azan dekat telinga Yus. Dan ahli keluarga pun tak putus-putus lah bagi kata semangat dekat Yus supaya Yus terus bertahan. Apa yang peliknya, suhu tubuh Yus normal je. Tapi bibir dia nampak menggeletar. Badan dia basah tapi tak sejuk macam orang lemas.
Dan jari-jari dia pun tak kecut, macam dah lama terendam dalam air. Orang-orang yang ada dekat situ semua kata Yus ni macam dicelup je dalam air. Kira dia bukannya dah terendam lama dalam air. Tak lama kemudian Yus dibawa ke hospital Port Dickson menaiki ambulans. Sampai dia dekat hospital lebih kurang pukul 2:30 pagi. Masa keluarga Yus tunggu dekat hospital tu, seorang pegawai perubatan keluar. Keluarga Raden Saifullah minta masuk. Masa ni keluarga Yus diam je lah sebab bukan keluarga Yus yang dipanggil. Kemudian pegawai perubatan tu keluar lagi sekali dan panggil lagi keluarga Raden Saifullah minta masuk. Dan masa tu lah baru diorang sedar rupanya Raden Saifullah tu adalah Yus. Keluarga Yus ni pun masuk seorang demi seorang untuk jumpa Yus. Rupanya Yus gelarkan diri dia Raden Saifullah dan dia tak kenal pun semua keluarga dia tu. Suara Yus pun keras. Dia cakap macam zaman hang tuah guna hamba tuan hamba. Dan mata dia merenung tajam ke satu arah ni seperti orang kerasukan. Yus warded satu malam dekat hospital. Pada keesokan harinya lepas fully check up, Yus dibenarkan discharge. Tapi Yus kata kaki kanan dia rasa sakit sangat. Lepas Yus dibenarkan keluar pada hospital, keluarga Yus bawa Yus ke sebuah homestay. Di mana homestay itulah tempat keluarga dia semua tinggal sepanjang Yus hilang. Asalnya keluarga Yus ni plan nak pulang ke Kuala Lumpur keesokan harinya. Jadi sampai je dekat homestay tu dalam waktu maghrib. Keluarga Yus ni pun kelang kabut lah masing-masing nak solat maghrib. Dan time tu Yus ditinggalkan dekat ruang tamu. Lepas diorang semua dah solat maghrib, tiba-tiba diorang tengok Yus dah tak ada dekat ruang tamu tu. Jadi keluarga ni semua kelang kabut lah cari mana Yus pergi. Akhirnya Yus ditemui dekat tepi pantai di kawasan berdekatan dengan homestay tu. Yus dah macam standby nak masuk dekat dalam laut tu tau. Kira nasib baiklah keluarga dia cepat sampai jumpa Yus. Dan keadaan Yus masa tu sangat bela dan sangat lemah. Jadi menurut ustaz perawat, nasib baik diorang jumpa cepat sebab kalau tak Yus mungkin akan hilang lagi. Dan Yus tak boleh ditinggalkan seorang diri. Dan Yus juga kena dibawa keluar dari kawasan tu, iaitu Port Dickson lah, okey? Sebab tak boleh ada dekat dengan kawasan pantai. Sebab benda tu macam memanggil-manggil Yus. Jadi malam tu jugalah diorang bawa Yus keluar daripada Port Dickson. Yus ni naik satu kereta dengan adik dia Fika. Masa dalam kereta tu lah, Yus mengadu yang kaki kanan dia rasa sakit sangat. Jadi Fika ni dia kontak makcik dia yang ada dekat KL supaya minta tolong lah dapatkan nasihat daripada ustaz perawat. Kira diorang ni berubat dari jarak jauh lah untuk tengok apa punca dia kaki kanan Yus tu sakit sangat. Jadi bila makcik dia kontak ustaz perawat bagi tahu dekat kaki kanan Yus ada sesuatu yang mengikut balik. Okey, maksudnya ada sesuatu yang bergayut dekat kaki Yus. Sedangkan masa makcik dia cerita dekat ustaz perawat tu, makcik dia tak bagi tahu pun kaki belah mana yang sakit. Tapi ustaz tu boleh tahu kaki kanan dia yang sakit. Yus ni dibawa ke rumah adik dia iaitu Fika. Dan masa sampai je dekat rumah Fika ni ada sesuatu pelik yang berlaku. Di mana rumah Fika ni apartmen 4 tingkat dan rumah Fika ni berada di tingkat 1. Bila diorang buka je pintu rumah Fika ni, diorang terkejut sebab rumah Fika tu banjir. Air paras buku lali. Dan perkara tu pertama kalilah terjadi dekat rumah Fika tu. Jadi waktu tu pun dah larut malam. Jadi diorang tak dapat nak kontak ustaz untuk minta bantuan pun semua. Jadi diorang pun dah penat kan, terus tidur je lah. Keesokannya Fika dengan suami dia bawa Yus ni pergi berubat. Selepas tahun lebih berubat, Yus ni alhamdulillah semakin pulih. Yus ada kongsikan pengalaman dia sepanjang dia hilang tu. Korang mesti rasa pelik kan kenapa Yus gelarkan diri dia sebagai orang lain dan ke mana Yus ni pergi sepanjang 48 jam dia hilang. Jadi ini adalah pengalaman Yus sepanjang 48 jam dia hilang tu. Masa Yus ni tinggalkan Ila dengan Azri untuk pergi ke kawasan pantai yang agak jauh sikit daripada tempat diorang camping tu pukul 3:30 pagi, Yus ternampak ada seorang budak lelaki lingkungan umur 6 ke 7 tahun tengah berjalan tepi pantai bersama kucing kala hitam. Yus masa tu tak fikirkan perkara-perkara mistik, sebaliknya dia risaukan budak tu berjalan seorang diri, di mana masa tu dia tak nampak pun ada dewasa dekat budak tu. Jadi dia pun pergi mendekati budak tu dan kucing tu. Dan Yus mainlah dengan kucing tu. Dia kata kucing tu sangat manja. Tiba-tiba budak lelaki tu ajak Yus balik ke kampung dia. Tanpa rasa curiga ataupun pelik, Yus ni pun ikut budak tu. Sedar tak sedar, tiba-tiba Yus sampai di sebuah perkampungan yang sangat meriah, ibarat macam ada kenduri dekat kampung tu. Dia kata kalau dekat tempat kita ni macam pasar malam lah, dan semua orang dekat situ pakai serba putih. Orang dekat situ semuanya handsome-handsome, cantik-cantik.
Yang perempuan semua menutup aurat dengan sempurna dan diorang semua tinggi 3 kali ganda daripada kita. Telah disambut dengan baik dan telah disediakan rumah yang besar dan sangat cantik serta diberikan buah-buahan, tapi tiada langsung makanan yang berdarah. Kiranya buah dan sayuran je lah, macam orang vegetarian. Yus ada dekat situ, dia banyaklah berjalan dekat kawasan kampung tu. Dia kata dia sangat terpegun dengan suasana kampung tu, di mana rakyat dekat situ semuanya ada tugas masing-masing. Ada yang angkat batu, ada yang tangkap ikan dekat sungai, ada yang panjat bukit. Dan apa yang lebih mengagumkan Yus apabila mereka ni semua bergerak sangat pantas, macam cahaya tau. Zup zup zup, tiba-tiba tengok dah ada atas bukit. Kawasan dia lebih kurang macam kita juga, ada masjid, ada rumah-rumah dan ada pasar malam. Bila sampai je waktu solat, azan akan berkumandang. Setelah 2 ke 3 hari Yus ada dekat kampung tu, tiba-tiba Yus didatangi oleh ketua kawasan tu, di mana dia offer Yus untuk terus menetap dekat situ dan dia boleh pilih mana-mana perempuan dekat situ untuk dinikahi. Dan Yus juga akan diberikan segala harta kemewahan lah. Tapi dengan syarat Yus tak boleh kembali ke dunia sini. Maksudnya dia kena menetap dekat dunia sana je. Yus memang kagum dengan kampung tu, tapi Yus tak pernah terfikir pun untuk duduk dekat situ. Jadi dia tolak pelawaan ketua kampung tu. Ketua tu nampak macam sedikit marah. Hari ke-6 Yus didesak lagi oleh ketua tu. Dan Yus beranikan diri untuk tanya, boleh tak kalau dia nak stay kat sana dan dia nak ulang alik ke dunia sini. Lepas Yus ni try negotiate dengan ketua kampung tu, di mana dia tanya boleh tak kalau dia nak stay dekat situ, tapi dalam masa yang sama dia nak ulang alik ke dunia sini. Sayangnya ketua kampung tu kata tak boleh macam tu. Maksudnya dia boleh pilih satu dunia je, sama ada dunia sana atau dunia sini. So insyaAllah lah ni akan jadi episod terakhir lah untuk kisah ni. Setelah beberapa kali ketua kampung tu desak Yus untuk tinggal dekat situ, tapi Yus ni berkeras hati, dia tak nak duduk dekat sana dan dia nak pulang ke dunia sini. Salah satu sebabnya kerana Yus fikirkan adik-adik perempuan dia. Dan Yus ni seorang gamer, jadi dia kata kat sana bosan sebab tak ada game. Kira tak moden macam dunia kita ni. Jadi itu antara sebab lah kenapa Yus ni tekad untuk balik ke dunia kita. Bila tiba je waktu Yus ni pulang, ketua tu arahkan beberapa orang dekat situ untuk bawa Yus ni balik. Dan ketika tu Yus tak ingat apa-apa dah. Apa yang dia ingat masa dekat hospital Port Dickson tu, dia nampak orang-orang yang hantar dia balik itu ada dekat hospital tu sekali. Semuanya pakai serban putih, pakai jubah putih dan ada juga kanak-kanak yang ikut hantar dia masa dekat hospital tu. Jadi mungkin sebab itulah Yus ni gelarkan diri dia sebagai Radin. Mereka tu semua ada dengan Yus sampailah hari kedua sebab diorang nak tunggu kot-kot Yus ni ubah fikiran. Jadi bila masuk je hari kedua, nama Radin tu makin hilang. Dan Yus ni makin ingatlah nama asal dia, keluarga dia. Jadi Alhamdulillah lah mengikut perkongsian oleh keluarga Yus ni, setelah beberapa tahun Yus ni pergi berubat, mendapatkan rawatan Islam, Yus ni dah kembali pulih. Kisah ni Nisa ambil daripada Facebook salah seorang ahli keluarga Yus sendiri, iaitu Zurina Aizan Cik Husin. Okay, jadi kalau korang nak baca dengan lebih detail lagi kisah ni, korang boleh search lah Facebook dia. Apapun bagi Nisa, kisah ni sangat menarik dan boleh dijadikan pengajaran untuk kita. Sebab Nisa sendiri dilahirkan di Port Dickson, dibesarkan dekat Port Dickson. Tak kisahlah dekat Port Dickson ke dekat negeri lain ke, kita kena sentiasa berjaga-jaga lah. Okay? Sebab benda ni dah tertulis dalam Al-Quran pun, memang dia ada je dekat sekeliling kita ni, hidup dengan kita sekali. Jadi apa pun kita kena sentiasa beringat di mana sahaja kita berada, kena jaga tata tutur pun boleh. Jaga tutur kata kita walau di mana kita berada. Dan kalau boleh nak pergi mana-mana tu janganlah seorang diri dan biar berteman lah. Thank you korang sebab follow kisah ni daripada part 1 sampai habis. Dan jangan lupa follow TikTok The Kindness dan subscribe YouTube The Kindness untuk kisah yang lebih menarik lagi di masa akan datang. Okay? Picnic with my best